Sebab tu kadang-kadang saya kecil hati juga. Ada orang cakap, Ustaz Kazim ni sekali ceramah 10,000, 20,000. Ni fitnah, tuan-tuan. Saya tak minta. Bagi, tak bagi sudah. Kalau bagi pun saya masuk balik sekolah. Macam-macam halangan jadi kat saya. Sampai saya tak boleh ceramah. Tak dibenarkan masuk TV. Tuan-tuan ingat? Tang mana salah saya pun tak tahu. Bila tak ada duit nak buat sekolah, nak tanggung orang, saya jual sekolah saya. Tuan-tuan ingat tak saya iklan dalam mudah.com Nabi? Nabi kata apa? Ada 3 perkara yang Rasulullah sebut di dalam hadis ni. Pertama, kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqah min malin. Tidak akan berkurang harta sesiapa yang bersedekah. Nombor 1. Kemudian kata Nabi, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Dan siapa-siapa yang memberikan kemaafan kepada orang lain, Allah Ta'ala akan berikan kepada dia kemuliaan. Dan yang ketiga, wa ma tawadha'a ahadunillah. Dan tidaklah orang yang tawaduk semata-mata kerana Allah, illa rafa'ahullah, melainkan Allah akan mengangkat kedudukan dia. Jadi malam ni Abang Pidin, saya nak cerita 3 ni. Cerita banyak-banyak kan? Tidur pula. Kita cerita 3 benda ni je. Baik. Pertama, sedekah. Kedua, memaafkan. Ketiga, tawaduk. Nabi sebut, siapa yang buat 3 benda ni akan dapat. Dapat apa? Pertama, dia akan dapat harta. Kedua, dia akan dapat kemuliaan. Ketiga, dia akan diangkat darjatnya. Tuan-tuan yang saya muliakan. Baik, kita boleh mula, no? Okey, yang pertama. Ma naqasat sadaqatun min mal. Ma sadaqatun min malin. Dan tidaklah berkurang harta bagi sesiapa yang bersedekah. Nabi sebut, tidak akan berkurang harta sesiapa yang bersedekah. Baik. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita baca Quran, perkataan yang akan kita sebut ialah Sadaqallahul Azim. Apa yang orang faham tentang Sadaqallah? Yang fahamnya udah nak habis. Itu dia. Kalau ada siaran langsung kat TV tu, Sadaqallahul Azim. Dah habis dah. Macam orang laki-laki lah dia faham. Barakallahu li walakum. Dengar khutbah. Udah nak habis. Kata dia. Bolehlah masuk ke dalam masjid. Selagi tak dengar barakallah, dia duduk dalam kereta. Selagi tak dengar imam tu sebut barakallah, dia duduk atas motor. Buat pisang. Makan pisang pula. Tapi barakallah, makna dia faham apa? Dia faham udah nak habis khutbah pertama. Bagi kita pula, sadaqallah tu apa? Bila dah habis baca Quran. Cuba kita faham apa makna sadaqallah. Maha benarlah Allah yang maha agung. Maha benarlah Allah, maknanya Allah tidak berbohong. Allah benar, kata-kata Allah benar, dan Al-Quran itu bukan pembohong. Baik, kita yakin tak Al-Quran itu benar? Yakin. Kita percaya Al-Quran itu betul? Betul. Cuma tak apa nak percaya, Ustaz. Apa dia yang tak percaya? Salah satunya Allah Ta'ala kata, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Apa-apa yang kamu berikan pada jalan Allah, apa yang kamu sumbang pada jalan Allah, apa yang kamu berikan, yang kamu belanjakan pada jalan Allah, Allah akan ganti balik. Siapa yang sedekah, Allah ganti. Siapa bayar zakat, Allah ganti. Siapa yang berwakaf, Allah ganti balik. Berapa ramai yang percaya? Berapa ramai yang sedekah? Tu, nampak tak tabung tu? Manalah Jawatankuasa Surau jumpa tin ni, tuan-tuan. Ini tin biskut ni, tuan-tuan. Masya Allah.
Nanti saya akan lancarkan kutipan dana untuk pembangunan surau. Dengar kau tersebut, Alhamdulillah. Ada pahala aku. Ada yang jawab, hai, asal datang ceramah, ngutik derma. Asal datang cutik derma. Allah tak pernah putus-putus bagi rezeki pada kita. Daripada belum kita lahir dalam dunia ni dah ada rezeki dah. Dalam perut ibu dah ada rezeki dah. Allah dah set dah rezeki kita sampai mati. So, apa masalah? Selagi mana kita belum mati, selagi itulah ada rezeki, Kak Som. Jadi takut apa? Allah kata kalau engkau bagi, aku ganti. Kalau engkau sedekah, aku tambah. Kalau engkau bayar zakat, aku sucikan harta engkau. Kalau engkau bayar zakat, aku bersihkan hati engkau. Nama pun zakat, nama dia bersih. Allah Ta'ala sebut berkali-kali di dalam Quran. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli tumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kata Allah. Siapa yang sedekah, satu benda yang dia bagi, Allah balas 700 kali ganda. So, apa yang kita nak takut? Kalau yang jamin 700 kali ganda, manusia, takut kita. Boleh percaya ke ni? Kalau saya kata, siapa yang sedekah, saya bagi 1000 setiap bulan. Jangan percaya, tuan. Saya pun susah. Sebab tu, kadang-kadang, yang Quran cakap, kita tak percaya. Yang Nabi cakap, kita tak percaya. Tapi iklan cakap, percaya. Pelaburan patuh syariah. Dibubuhnya gambar saya. Pelaburan patuh syariah. Ada logo JAKIM. Ada logo halal. Dibubuhnya gambar saya. Dibubuhnya gambar Ustaz Ebik Liu. Orang masuk. Ada makcik yang masuk 10,000. 15,000 baru ni. Dia kata, Ustaz, bilanya Ustaz nak bayar dividennya? Kata 1,000 sebulan. Masuk 10,000, 1,000 sebulan. Masuk 15,000, 1,500 sebulan. Saya dah 3 bulan masuk. Bila Ustaz nak bayar? Saya tanya balik, masuk apa? Bayar apa? Hai, Ustaz buat tak tahu pula-pula. Kan Ustaz buat pelaburan syariah. Masa bila saya buat, itu pembohong. Bahasa TikTok dia apa? Scammer. Bayangkan, satu orang masuk 15,000. Kalau 1,000 orang masuk, berapa juta dia dapat? Kita buat report polis, kita buat report. Hari ni report, dia buat gambar orang lain pula. Bayangkan tuan-tuan, pembohong. Makcik-makcik jangan percaya tu makcik. Pembohong. Tapi ramai tertipu. Bukan setakat tipah. Selalu kita dengar tipah tertipu. Ini bukan tipah. Gaya, kalsum, Fatimah kena tipu. Kenapa yang Quran cakap engkau tak percaya, yang manusia i'lan kau percaya? Padahal kau baca, Sadaqallahul Azim. Jadi tuan-tuan, jom. Saya bila pembantu saya bagi tahu, Ustaz, malam ni dekat Kampung Pondoi. Buat apa? Ceramah apa? Ceramah pelancaran dana untuk pembangunan surau. Terima. Saya cakap, terima. Terima. Sebab apa? Sebab bila sebut saja dana pembangunan, cari wakaf, cari derma, saya suka. Sebab pahala yang akan kita dapat daripada apa yang kita buat ini, pahala yang berpanjangan di alam sana. Kita tak lama dah tuan-tuan, oi nak pindah. Makcik, oi tak lama lagi kita pindah lah. Makcik kampung sini Ustaz, tak ada makna nak pindah mana-mana. Tu pindah kat belakang dah. Tu pindah tu. Tak esok lusa kita lah.
Apa yang bekal nak bawa tu? Ustaz, dia orang dengar tak kita ceramah, Ustaz? Dengar. Kalau tak dengar, tak ada guna bagi salam. Kan Nabi kata lalu tanah kubur bagi salam. Cuma tak boleh jawab. Kalau dia menjawab, kita pula teman dia macam tu. Kena sakit jantung. Kalaulah kita dengar apa yang mereka cakap ke apa benda tuan-tuan, makan nasi pun tak lalu. Tengok Malaysia lawan dengan Chinese Taipei pun tak nak. Kahwin pun tak mau. Sebab takut pada Allah. Kalaulah kita dengar mayat yang diusung, yang dibawa ke kubur tu menjerit, pengsan kita. Pengsan. Abang-abang nak bersunat pun takut. Bayangkan budak-budak nak bersunat takut. Jarum pun takut. Ada orang takut jarum. Sanggup tak pergi hospital? Tak nak, takut jarum. Takkan nak masuk tempat yang gelap tak takut? Nak masuk tempat yang sunyi tak takut? Saya ni duk tunjuk-tunjuk tangan pun kena kipas hilang jari saya. Tunjuk-tunjuk lembu tangan saya kau. Takkan nak duduk tempat tu akan bertemu dengan dua malaikat. Kalau bertemu dengan dua malaikat, dia jamu kita kopi tak apa. Dia tanya kita macam-macam kat nak. Kita nak satu benda yang boleh tolong kita di sana. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbus orang, tinggallah jasad seorang diri. Yang menemani kita ialah pahala daripada amalan yang kita buat. Salah satu yang menemani kita ialah pahala sedekah. Mudah-mudahan dilapangkan kubur kita, dapat pahala yang berpanjangan, yang mencerahkan kubur kita, diangkat azab dalam kubur. Salah satunya datang daripada apa? Sedekah. Sebab tu saya kata pada pembantu saya, terima. Mana jemputan yang ajak saya berceramah sebab nak cari dana, saya terima. Sebab saya pun nak share pahala. Saya pun nak mati juga. Saya pun akan mati juga. Cari jalan apa yang boleh senang di dalam kubur. Di dalam dunia ni, ramai orang boleh tolong. Ramai. Akak-akak tak ada kerusi, akan ada orang hantar kerusi. Angkat tangan, kerusi tak ada, sampai. Oi, air tak ada, akan ada sampai air. Oi, sakit pinggang, akan ada ubat sakit pinggang. Tapi kalau sakit dalam kubur, kita sekarang kalau susah, YB ada, kebajikan masyarakat ada. Kalau kita susah dalam kubur, siapa nak nolong kita? Tak ada siapa, melainkan amalan yang kita nak buat. Jadi salah satu amalan yang kita nak buat ialah sedekah. Ustaz, kalau saya sedekah, kalau saya memberi, kalau saya derma, Ustaz, harta saya habis. Nanti saya miskin. Bang, yang miskin tu kalah main judi. Yang miskin tu kalah main judi. Tak ada orang main judi ni kaya, melainkan toki judi. Miskin tuan-tuan. Tak pernah kita dengar orang yang bersedekah bankrupt. Peminat. Siapa lah tuan-tuan? Okey? Baik, jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Yang kedua, saya kata tadi, Nabi sebut, tidak akan berkurang sedekah, tidak akan berkurang harta sesiapa yang bersedekah. Ustaz, saya ada 1,000. Saya sedekah 500. Tinggal 500. Bila masa yang tak berkurang? Bila masa tak berkurangnya, Ustaz? Kan tinggal 500. Oi, tuan-tuan, kalau tuan-tuan hari ni sedekah 500, sekarang juga Allah balas 5,000, semua orang sedekah. Bila Allah kata, dia akan ganti balik. Bila Rasulullah kata, takkan miskin orang yang bersedekah. Jawapannya, Allah ganti.
takkan jadi miskin. Percayalah. Sebab kita dah sebut tadi, sadaqallahul azim. Mikrofon ni pun, saya cakap berdengung. Saya berdengung cakap. Ya. Tolak ke sana sikit ni, abang kita. Tolak ke kubur sikit. Baik. Baik. Kipas ni abang, sipi-sipi. Okey. Ya. Okey, stop. Okey, tarik ke sini sikit. Sikit lagi. Lagi. Okey. Baik. Selesa sikit. Okay. Jiran sebelah kita pun boleh dengar ceramah kita. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Tang mana tadi lupa. Yang kedua, yang saya sebut tadi. Bila Allah Ta'ala sebut, dia ganti. Dia ganti. Iyalah Ustaz, saya ada 1,000, bagi 500, tinggal 500. Bila Allah nak ganti, pertama, mesti Allah ganti. Sebab, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Yang kedua, bila dia ganti pada masa dan sesuai pada kehendak Tuhan. Bukan pada masa kehendak kita. Saya hari tu sakit jantung. 2016 kat 6. Waktu saya buat NGO tu. Waktu saya buat NGO stand tu. Masuk dakwat. Nak tengok di mana tersumbat. Doktor kata saya tak ada sakit jantung. Waktu tu, sebelum buat tu, doktor kata saya tak ada jantung tersumbat. Saya boleh berlari, stress test, sampai level 4. Saya boleh berlari. Saya orang fit. Saya main badminton, lari panjat bukit. Dulu, waktu saya main badminton, orang panggil saya Lee Chong Sim. Adik sikit je Lee Chong Wei. Jadi saya boleh berlari. Doktor kata tak payahlah. Turun jantung cantik. Tiba-tiba tengah-tengah ceramah macam ni tumbang. Sedang ceramah macam ni 5 minit je. Tak boleh bergerak. Melompat saja. Kena serangan jantung. Tapi bila masuk hospital, kecemasan, doktor kata saya tak ada sakit jantung. Tak ada. Cek semua sihat. Habis tu yang tadi, yang jatuh tadi, kepenatan melampau. Tak penat apa ke hulu, ke hilir, ke hulu, ke hilir. Kita dapur ke depan pun letik. Depan ke dapur pun letik. Tambah macam saya ni, cover satu Malaysia. Masa itulah, sekarang dah lah. Bila buat, doktor yang buat saya tu mengucap, La ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah. Saya tanya kenapa doktor? Datuk dah kena serangan jantung 2 kali. Ini kali kedua. Oh iya ke? Mana saya tahu. Jantung Datuk tersumbat 3 saluran. Oh iya ke? 100% tersumbat. Dia cakap kat saya, Alhamdulillah, Datuk boleh hidup. Macam mana boleh hidup? Sudah. Kalau dia gabra, saya gabra tak? Kalau doktor tu gabra, saya pun gabri. Sebab tak sangka jantung tersumbat dan tidak ada stand nak masuk dalam jantung. Stenting tu tak ada. Spring tu. Nak tempah benda tu berminggu, berbulan, setengah tempat. Saya saja buat pengesahan nak tengok jantung, tengok sumbat. Waktu itulah kita perlukan sangat-sangat pertolongan Allah. Waktu itulah kita perlukan pertolongan Allah. Waktu itulah Allah Ta'ala bagi pertolongan. Tiba-tiba ada seorang doktor yang masuk daripada luar bilik operation. Dia kata, Ustaz, dia kata dekat doktor tu pun Datuk. Dia kata, Datuk, orang ni tak nak buat angiogram, dia bagi spring tu pada Ustaz Kazim. Akhirnya saya dapat spring orang tu, terus buat. Tak jangka, tak tempah spring apa pun. Waktu genting tu, Allah tolong.
Ini dia yang katakan rezeki Allah. Dia tahu bila masanya, saat dan ketikanya sesuai untuk kita. Tugas kita yakin pada Allah. Keyakinan kita terpulang pada Allah. Allah nak balas bila pun tak apa. Mungkin Allah balas waktu kita duduk di alam barzakh. Adanya pahala yang kau dapat daripada sedekah yang kau buat. Sedekah apa ni? Saya tak pernah buat. Saya tak pernah hafal Quran. Saya tak pernah hafal Quran. Pasal apa saya dapat pahala hafal Quran? Rupa-rupanya dia wakaf tanah dia buat mahat tahfiz. Beribu orang hafal Quran dalam bangunan dia, dalam tanah yang dia buat. Walaupun dia tak hafiz, tapi dia sponsor. Walaupun dia tak hafiz, tapi dia bayar zakat. Walaupun dia tak hafiz, pahala budak-budak tu dapat Quran. Yang tadi, yang ni, hak yayasan ummah tadi ni, bagi Quran. Wakaf Quran tu, pahalanya berpanjangan. Kita kena ingat, pahala yang berpanjangan bukan 3. Rasulullah sebut dalam hadis 7 pahala berpanjangan. Salah satunya ialah mushaf yang kamu wakafkan. Mushaf yang kamu tinggalkan. Mushaf tu apa? Ni tadi. Siapa yang wakaf tadi? Pahala berpanjangan. Tu saya sampai-sampai tadi, saya pergi dekat kaunter karam kerak tu. Saya tengok buku dia orang, saya tengok Quran dia orang kat leha. Ada Quran yang dia suruh kita belajar menulis. Dia tulisan tu, dia bagi kabur sikit, kita ambil pen, kita ambil pensel, kita ikut ejaan dia. Kita menulis Al-Quran. Itu yang dia tulis. Di sekolah saya, ada satu opah, nama dia Opah Cik. Umur dia 83 tahun. Bongkok macam tu. Tinggi ni orang ni. Anak 8. Bongkok. Kalau dia tegak tinggi sikit lah. Pasal dia bongkok, dia rendah. Bongkok. Dia menulis Al-Quran dengan tangan dia waktu PKP. Kan PKP tak boleh balik kampung, tak boleh pergi Maidin lah apa. Dia menulis Al-Quran, dia ambil Quran, dia tulis atas buku. Dia tiru sebiji. Habis 30 juzuk. Umur dia 83. Dia kata, Ustaz, kalau saya mati, Quran ni Ustaz ambil, letak. Orang boleh baca. 83 tahun sekarang ni tuan-tuan duk baca Quran yang dia tulis sendiri. Allahu Akbar. Tu nama dia Opah Cik. Jadi tuan-tuan kalau melawat sekolah saya di Ipoh, jumpa Opah Cik. Jadi di belakang tu, daripada karang kerah tu, Quran tu ada tulisan dia kabur-kabur. Yang Opah Cik punya langsung tak ada kabur-kabur. Memang putih. Dia tulis daripada awal. 2 tahun dia tulis, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang saya hormati. Saya akak-akak ambil Quran tu, bukan ambil lah. Pergi wakaf kat mereka, pergi tulis, pergi bagi kat Mahat Tahfiz. Dia orang baca, kak dapat pahala. Dia orang hafal, kak dapat pahala. Apa lagi pahala yang berpanjangan? Selain daripada 3 tadi. Al-Quran yang engkau tinggalkan. Yang kelima, apa dia? Tu, yang kita duk buat tepi jalan tu. Pondok. Pondok orang tunggu bas. Pondok orang tunggu teksi. Ni, di kubur ni, dia ada pondok wakaf, gazebo. Duk tunggu. Hujan. Hantar mayat ke kubur, hujan. Orang duduk bawah dia tu. Tu dapat pahala. Jalan yang kau buat, parit yang kau aliri, sungai yang kau alirkan, dapat pahala berpanjangan. Pokok yang kita tanam. Kita mati dah. Tapi ada kebun, ada dusun yang kita tinggalkan. Anak cucu duk makan hasilnya. Orang kampung duk bertindung di bawah dia. Dapat lagi pahala berpanjangan. Jadi tuan-tuan, saya sebut pada tuan-tuan tadi. Waktu itu tak ada siapa boleh tolong saya. Tiba-tiba Allah hantarkan satu orang yang menggerakkan hati dia. Allah gerakkan hati dia. Tak nak buat stand. Stand tu bagi dekat Ustaz Kazim. Dia lebih perlu daripada aku.
Sampai sekarang saya tak tahu siapa dia yang sedekah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, jangan takut untuk bersedekah. Sebab apa Ustaz? Sebab yang ketiga, kalau nak dapat hati tenang, sedekah. Kita hari ini menghadapi banyak masalah. Masalah yang kita hadapi sekarang nama dia anxiety. Orang membunuh diri banyak. Orang yang mendengar bisikan pun banyak. Dia suruh bunuh mak dia suruh bunuh bapak dia, kemudian dia tikam diri dia sendiri. Ada yang anxiety, yang bunuh anak dia. Ada yang jadi mental, duk gelak seorang-seorang. Jadi gila. Jadi tak tenang. Cuba tanya pada orang yang tak tenang ni. Kamu berapa banyak sedekah? Berapa banyak sedekah? Nak sedekah apa? Saya kena buang kerja. Nak sedekah apa? Sedekah senyum tak boleh. Tabassumuka an wajhi akhika laka sadaqah. Kamu senyum, kamu manis muka tu sedekah. Ni dah ada masalah berkeru. Apa tengok-tengok? Memang tak selesai lah masalah kau. Menambah-nambahkan masalah lagi. Cuba hidup dalam keadaan senyum. Ceria. Jumpa orang ceria. Jumpa orang senyum. Bagi salam. Ini jumpa orang masam. Kita pun takut. Aku ni ambil duit paraik dia ke? Apa? Sama-sama muka ni. Rugikah kita senyum dengan orang? Cuma saya pesan. Bila nak senyum, pastikan ada orang. Jangan duduk atas tangga seorang-seorang. Tu tak apa nak sihat kat Zom. Jadi saya tanya kepada tuan pengurusi. Saya tanya dana pembangunan surau ni nak buat apa? Dia kata kita nak buat pembangunan surau banyak lagi lah Ustaz. Jadi kalau siapa yang nak wakaf, siapa yang nak tu cantik sangat lah. Alhamdulillah. Jadi saya lancarkanlah kutipan dana untuk pembangunan surau kita. Jadi yang saya pula nak lancarkan yang saya punya. Saya pun nak lancar juga. Ni nama dia jam. Semua orang tahu. Tak ada orang kata Ustaz tak ada orang kata ni motosikal, jam. Ni jam saya Kak Som. Jadi saya bagi pada surau. Siapa yang nak beli, masukkan duit dia pada tabung surau. Semalam di Kulim saya bagi jam saya. Jam murah lah, jenis Tissot. Tissot nama dia kan. Murah je lah. Kan? Murah-murah pun. Jadi saya kata, ni jam ni. Lelong ke, apa nak buat apa ke, tabung surau, nunggu. Beli jam ni, duit dia masuk tabung surau. Jadi semalam saya bagi dekat dengan apa nama di surau di Kulim. Malam ni saya bagi dekat surau sini. Jadi jam ni tuan-tuan, cantik sangat. Jam Jawi. Dia bukan jam Roman punya. Jam tulisan Jawi kita. Jadi saya bagi pada pengurusi kita. Ya. Jadi Tuan Haji nak lelong ke, nak apa nama kan? Pulanglah siapa yang nak beli, harga yang paling tinggi ke apa ke, masuk pada tabung surau insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi nak buat kutipan bolehlah. Siapa ada yang nak Tuan Haji sendiri bawa. Hebat. Tabung aja buat. Pulanglah besok lusa pun boleh, malam ni pun boleh, terpulanglah. Baik. Okey. Kalau nak lelong kereta saya pun boleh, tapi nak balik tak boleh. Tu salah. Tu duit jatuh tu. Jatuh duit. Baik. Yang keempat. Yang kelima, apa kelebihan sedekah? Kelebihan sedekah ni tuan-tuan, yang kita nak sangat bersedekah ni, selain daripada Allah ganti balik, selain daripada Allah hapuskan dosa kita, selain kita dapat cerah dalam kubur, selain kita dapat doa yang berpanjangan, anak-anak yang soleh, rezeki yang baik yang kita tak tahu bila masa yang kita nak dapat rezeki itu. Yang keempat, yang kelima tuan-tuan, daripada kebaikan orang yang bersedekah ini,
kata Rasulullah, as-sadaqah burhan. Apa makna burhan? Bukti. Sedekah itu kata Rasulullah burhanun. Bukti. Apa pembuktian dia? Kita kalau nak pergi mana-mana pun ada bukti. Nak masuk negara orang, ada bukti pasport. Saya nak ceramah pun tuan-tuan, ada bukti, ada tauliah ataupun tauliah khas. Nak ada bukti. Kalau saya ni lulusan daripada tahfiz, ada CJ dia, ni bukti. Apa bukti kita sebagai seorang yang yakin kepada Rasulullah? Yang yakin pada Islam, yang yakin pada Allah, salah satu buktinya ialah sedekah. Salah satu bukti yang menandakan bahawa kita ni sayang pada Rasulullah, sayang pada Islam ialah tolong-menolong. Tolong orang miskin, tolong orang susah. Cuba kita tengok tuan-tuan, apa bukti kita sepanjang hidup kita yang boleh jadi bukti. Kita tengok pada surau tu. Ada tak kita wakaf? Bata pun aku tak bagi, simen pun aku tak bagi, kapet pun aku tak bagi, kipas angin pun aku tak bagi, buat tangga pun aku tak bagi, apa pun bukti tak ada. Keluar daripada kampung, tengok ada tak pokok aku tanam untuk orang kampung? Tak ada juga. Ada tak parit aku sedekah untuk orang kampung? Tak ada juga. Ada tak jalan kampung ambil daripada tanah aku dalam 4 kaki, sedekah buat lorong, sedekah buat jalan? Tak ada juga. Hai, tak ada bukti ni. Bayangkan tuan-tuan, kalau dalam dunia tak ada bukti kita bagi sumbangan. Bayangkan kalau kita menghadap Allah di hari kiamat. Allah tanya kita, "Hei, ada apa yang hang buat?" Yang banyaknya kita duduk tunggu. Bila peluang kita nak ambil, bila masa kita nak ambil, saat dan ketika kita nak sakau. Memberi tidak ada, maka dia tidak ada burhan, bukti pemberian itu. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, Nabi kata sedekah itu merupakan bukti. Bukti aku yakin pada Islam. Kerana apa? Kerana awal-awal ayat di dalam Quran cerita tentang infak. Cuba kita baca. Semua hafal ni surah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sambung. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tu. Al-Fatihah nombor 1. Nombor 2, Al-Baqarah. Allah Ta'ala kata, inilah sebuah kitab petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang tidak ada keraguan di dalam dia. Siapa orang bertakwa? Orang yang percaya pada perkara gaib. Orang yang mendirikan solat. Dan orang yang menginfakkan hartanya yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Tuan-tuan yang saya hormati, dalam ayat tu dia sebut allazina yu'minuna bil ghaib. Percaya pada perkara-perkara gaib. Kubur tak nampak tu. Ada tak nikmat kubur? Ada, percaya. Malaikat ada tak? Ada, cuma tak nampak, percaya. Setan ada tak? Ada, cuma tak nampak, percaya. Syurga, neraka apa semua tak nampak sekarang ni, tapi aku percaya. Itu tanda orang bertakwa. Tanda orang bertakwa. Okey Ustaz, kalau dia pergi mandi, dia mandi air terjun, dia hilang, tak jumpa-jumpa, adakah dia masuk alam bunian? Sudah. Sekarang ni duk heboh. Asal hilang je bunian, asal bunian je hilang. Kesian kat bunian tu. Kena fitnah saja bunian. Dia alam lain, kita alam lain Kak So. Mana boleh alam manusia pergi campur dengan alam tak nampak? Dia alam gaib. Kita ni bukan alam gaib. Kita ni alam manusia, alam dunia, alam zahir. Boleh dipegang, boleh disentuh, boleh nampak. Boleh duduk atas kerusi.
Saya duduk atas kerusi ni, Kak Som jangan duduk sebelah. Boleh duduk. Muat tak? Muat. Datang 10 orang? Boleh tak muat 10 orang? Tak muat dah. Pasal apa tak muat? Pasal kita di alam dunia. Ni, cuba tengok ni. Kak Som dengan Kak Nak, Kak Tipah. Berapa hasta? Tak ada makna hasta, Ustaz. Sebelah-sebelah je, Ustaz. Tapi kalau duduk dalam kubur, Nabi kata, siapa-siapa yang berbahagia dalam kubur, kuburnya dilapangkan 70 kali hasta. 70 hasta. Cuba tuan-tuan tengok kubur tu. Rapat ke jauh? Rapat. Mana datang 70 Sebab apa Nabi sebut 70? Sebab dia bukan alam dunia. Dia alam barzakh. Cuba Kak Som tengok orang yang mengandung. Kau mengandung berapa orang anak? Seorang. Engkau? Saya kembar 3. Muat 3 kembar ni. Ada yang kembar 7. Tu dia. Ada ke Ustaz? Apa tak adanya? Jula, Juli, bintang 7. Yang mana faham tak faham sudah. Ini cerita dulu-dulu ni. Sudah jauh kaki melangkah, ku tinggalkan tahta dan negeri. Dahaga rindu tidak terperi-peri, ingin bertemu dengan 7 puteri. 7 gatep tidur. Orang seorang je, dia isteri dia 7. Macam mana 7? Minah Yem makan buah. Buah tu kayangan punya buah. Akhirnya pregnant. Seorang keluar 7. Astaghfirullahalazim. Kalau cerita tu bohong, saya pun bohong lah. Ada yang kembar 4. Ada tak pernah jumpa? Ada. Muat tak? Muat ada 4 orang dalam perut ibu? Muat. Muat ada 3 orang dalam perut ibu? Muat. Pasal apa muat? Cuba dah keluar Kak Som. Keluar 3 anak dia kembar. 1, 2, 3 kembar. Bapak dia kata, 3? Ni parah ni. Tenang. Dia kata, Ustaz, saya gaji berapa sen je Ustaz? Saya buat persiapan anak seorang. Ustaz tak sangka 3 pula. Ni parah ni Ustaz. Parah ni Ustaz. Habis tu apa nak buat? Cakap dekat doktor, masukkan balik. Saya nak seorang je. 2 masuk balik. Simpan dulu. Sementara saya dapat duit, agak-agak boleh masuk balik tak? Tak boleh masuk dah. Sebab apa tak boleh masuk? Mana boleh tak masuk Ustaz? Dia baru je keluar seminit Ustaz. Tadi dia duduk di alam rahim. Sekarang budak tadi keluar di alam dunia. Bila dah berpindah alam rahim, daripada alam rahim pindah ke alam dunia, dah tak sama dah. Sebab tu tak muat dah masuk dalam rahim ibu. Sebab budak-budak ni dah keluar. Dah keluar ni namanya ialah dunia. Dalam perut ibu tadi nama dia apa? Rahim. Alam rahim. Sebab tu alam dunia, budak-budak minum. Alam dunia, kita minum. Alam rahim, anak dalam perut minum ke mana? Ada ke mulut? Baru 9 bulan orang nganga. Mak, dah ke? Mak pun tuang. Terima kasih. Ya. Tiba-tiba mak dia makan nasi sambal pedas. Daging salai pula. Masak lomak cili api pula. Pedas mak, pedas. Ya. Dia bukan macam tu Kak Som. Dia bukan makan kat situ Kak Som. Itu perbezaan alam. Alam dunia lain, alam sebelah lain, alam rahim lain, alam akhirat lagi lain. Tetapi pokok pangkalnya untuk masuk ke alam-alam tadi, permulaan dia untuk berbuat ibadat, persiapan dia nak buat bekalan di mana? Di dunia. Di sini tempat bekalan.
Wa tazawwadu, berbuat bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan ialah takwa. Siapa dia orang takwa? Pertama kata Allah, orang yang percaya pada benda gaib. Siapa dia orang bertakwa? Orang yang mendirikan salat. Yang ketiga, siapa orang bertakwa? Orang yang menafkahkan harta yang Allah Ta'ala bagi, dia infak balik pada jalan Allah. Kata Allah, takwa. Apa kelebihan orang takwa? Allah bagi syurga. Luas ke syurga, Ustaz? Seluas langit dan bumi disediakan bagi orang yang bertakwa. Maknanya muat dah, Ustaz? Muat. Yang tak muatnya surau kita. Agak-agak kalau semua datang malam ni, semayang isyak dalam surau tu, agak-agak muat. Tak muat. Sekarang ni pergi semayang isyak. Agak-agak ada dah semayang di luar? Ada? Ada tak yang balik semayang di rumah? Ada? Kenapa semayang di rumah? Surau tak. Pasal apa? Pasal dia dunia. Kata Allah, syurga tu seluas langit dan bumi. Ada tak dialog di hari kiamat? Kenapa Kak Som tak masuk syurga? Tak benar. Tak muat. Agak-agak ada tak dengar bahasa tu? Kak Som, kenapa tak masuk syurga? Allah. Malaikat kata perlu. Yang betul-betul orang hujung-hujung tu sliding tu, punggung dekat sliding dah. Mana Kak Som nak masuk? Atau Kak Som nak ke mana sekarang ni? Neraka lah. Neraka luar, kata dia. Mana ada tuan-tuan? Allah Ta'ala kata, wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Seluas langit dan bumi syurga ni Kak Som. Layak kita masuk. Macam mana nak melayakkan kita dengan syurga? Tadi saya sebut, percaya pada gaib, percaya dengan semayang, dirikan solat, dan yang ketiganya, infak, belanjakan harta pada jalan Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi, saya banyak kali juga orang panggil untuk cari orang hilang. Banyak kali. Ada satu empangan air. Dia buat kerja-kerja maintenance. Dekat empangan tu, dia menyelam. Menyelam-nyelam tak timbul lah. Sehari tak timbul, 2 hari tak timbul. Penyelam turun, TLDM turun, bomber turun. Cari. Tak jumpa. Orang asli turun, tak jumpa. Saya kata, dia tak timbul lagi. Sebab apa? Sebab dia kerja. Bila dia kerja, dia pakai kasut. Kasut dia tu ada besi. Lambat naik sikit. Tunggu. Kalau dia pakai selipar terjun naik. Selipar muncul dulu. Tapi kalau dia pakai kasut boot, yang bawah tu ada besi tu, memang lambatlah naik. Besi dia tenggelam. Sabar sekejap. Saya pun naik bot, sampan bot, duduk tengah-tengah. Empangan ni luas. Saya kata tak apa, insya-Allah sama-sama kita doa. Sekali keluar dengan izin Allah. Tengok dekat hujung tu. Tu dia, dah keluar. Biar awak duk tunggu begitu. Okey, ada satu mayat. Dia mandi dekat sungai. Dia tenggelam. Orang datang cari. Datang. Dia kan telefon saya. Ustaz, tolong cari Ustaz. Kesian Ustaz, anak dia. Saya pun pergi. Jumpa dengan abang-abang bomba tepi sungai tu. Di mana tempat dia hilang? Di situ. Okey. Carian sekarang 4-5 kilometer. Hujung sampai sana. Tak apa. Saya akan cari tempat dia hilang. Alhamdulillah, 5 minit timbul. Mayat dah. Ada yang orang telefon saya, Ustaz, tolong cari Ustaz, budak ni hilang. Saya pergi. Bila saya pergi, saya balik. Kenapa Ustaz datang melawat balik? Dia tak hilang. Ada yang kata di situ bunian, di situ hantu.
Oh, di situ bunian. Bunian dah ajak dia masuk ke alam dia. Dan dia tak nak balik lagi ke alam manusia. Siapa cakap? Saya kata. Ingat di cerita P. Ramlee? Sumpah orang minyak. Indah nian istana bunian. Putri bunian manis menawan. Berat rasa. Ini bukan P. Ramlee. Ini bukan cerita P. Ramlee. Itu P. Ramlee zaman tu. Berat rasa nak ku tinggalkan lah sayang kerana hati dah berkenan. Itu P. Ramlee punya. Sumpah orang minyak. Mari bunian Mamat Khalid lain. Dingin malam tu lain tuan. Itu bunian. Oi, sedap pula bunian menyanyi. Lawa-lawa Putri Bunian. Kalau saya hilang, tak tanya balik dunia ada. Duduk di dunia, punya masalah, berdua alam Bunian. Siapa dulu? Jangan kita, tempat tu ada hantu, tempat tu ada hantu. Lalah, tutup kedai. Tak ada siapa datang dah. Sejak hilang ni. Datang mula orang kata tempat ni keras. Memang keras lah batu. Hanya chalet tak laku, resort tak laku, bisnes lingkup. Orang takut. 2 minggu lepas, saya ceramah di Langkawi. Keluar dalam surat khabar. Orang bising, orang surat khabar kata apa? Langkawi berpenunggu. Tak ada orang lagi dah. Kereta disewa, dilelong. Hotel ditutup. Kedai makan ditutup. Saya masa itu tengah buat iklan untuk kereta kabel yang naik atas bukit. Saya buat iklan untuk dia orang. Saya tengok ramai gila orang. Masa bila tak ada orang ni? Hantu semua ni. Dari Johor, dari Terengganu datang. Ramai. Tapi dalam media kata Langkawi pulau berpenunggu. Tak ada orang. Kedai makan tutup. Menung saya. Saya pergi Pantai Cenang. Penuh je orang pun. Ramai zombie mandi sini. Jadi janganlah kita lingkupkan bisnes orang kita. Kita nak kata haknya seronok, haknya seronok, makan sedap. Tiap-tiap hari cakap, Kak Leha nak pergi dah haknya? Pergilah. Kita promosi. Cuba promosi tempat kita. Barulah seronok. Ini tidak promosi tempat orang lain. Orang lain tak datang sokong kita. Kita yang nolong orang lain. Nolong orang buat tom yam, nolong buat parit, buat telaga di Kemboja. Lah Kemboja kata kita malas. Lah. Tak mana faham? Tak faham sudah. Saya ni buat sekolah, Kak Som. Saya buat sekolah. Pondok. 2006 saya buat sekolah pondok. Minta derma tak dapat. Hantar surat minta derma. Duka cita. Ada satu je yayasan bagi saya RM3,000. 2005. Dia bagi. Itu je. Daripada beratus-ratus surat minta derma yang kita hantar tu, satu je balas. RM3,000. Satu yayasan Sultan. Dia bagi RM3,000. Saya kata dekat bendahari saya, jangan kutip derma, jangan hantar surat, saya malu. Hari ni yang nak buat sekolah ni, saya. Cita-cita saya nak buat tahfiz. Cita-cita saya nak buat pondok warga emas. Saya. Kenapa saya nak nyusahkan orang? Minta derma menyusahkan orang. Saya yang akan cari. Tutup kutipan derma. 2005, saya mula berceramah. Segala duit ceramah saya, segala duit buku saya tu masuk tabung sekolah. Tu, tuan-tuan nampak tak karang kerah? Saya buat buku dengan dia orang. Tuhan menguji kita. Tanya Haji Hashim, agak-agak berapa cetakan dia? Tu tersengih lagu tu. Tuhan sedang menguji kita. Punya banyak buku saya dengan karang kraft. Royalty buku tu, buat sekolah. Tuan-tuan beli buku tu, masuk tabung sekolah.
Tuan-tuan tengok tak saya dalam televisyen? Daripada rancangan kalau dah jodoh sampai kalau dah bodoh. Banyaknya kalau, ya Allah. Macam-macam rancangan saya. Kalau dah jodoh, Pamoga kopi Ustaz Kazim. Kopi bersama Ustaz Kazim. Ala Kazim. Banyaknya. Lama sungguh dah saya. Tapi tak nampak tua. Tu masalah. Duk muda macam tu lah kata orang Kedah. Muda sedia. Ustaz umur berapa tak? 60. Ada tak nampak 60? Tak ada. Tak. Allah. Ni riak ni nama dah. Jadi tuan-tuan, orang bagi ceramah, panggil ceramah, saya pergi. Saya buat sekolah. Buat sekolah. Susah. Lah 2016 sakit jantung. Siang malam kerja, tak jaga kesihatan. Dia nak bagi siap sekolah. Allah bagi sakit jantung. Puas hati. Lah saya kata dekat jawatan kuasa saya, kita silap buat sekolah di Malaysia. Korporat tak tolong. Kalaulah kita buat sekolah di Kemboja, ramai korporat tolong. Kalaulah kita buat sekolah di Syria, ramai bantu. Kalaulah kita buat sekolah di Palestin, ramai toke-toke tolong. Silap sungguh kita buat di Malaysia. Saya kata kat mereka, jomlah kita pindah Kemboja. Saya cakap betul tak? Korban pun dia orang buat di sana. Tak buat korban sini. Kita kata marilah buat korban kampung Pondoi. Saya dah buat luar negeri. Tapi hang tinggal di Pondoi. Hang korban tempat lain. Hang mati di sini. Korban di sana. Pergilah mati sana. Bukan saya nak larang tuan-tuan tolong dia orang. Tapi kenapa abaikan tempat kita? Lahir di sini, mak bapak di sini, utamakan yang di sini. Al-aqrabin, kata Allah, yang hampir dengan kamu dulu. Perasaan tu ada, tuan-tuan. Perasaan sedih tu ada. Yang kita nak jaga orang miskin, yang kita nak jaga anak yatim, yang kita nak bagi tahfiz, yang kita nak bela orang yang murtad supaya balik pada Islam, yang kita nak bagi orang yang tak percaya pada Tuhan supaya percaya pada Allah. Satu masa saya ceramah, satu masa saya mengajar di sekolah, satu masa saya masuk TV, masuk radio, ceramah merata-rata, Singapura, Brunei, semua pergi. Penat tuan-tuan, lama-lama collect. Sebulan collect. Allah. Macam-macam halangan jadi kat saya. Sampai saya tak boleh ceramah. Tak dibenarkan masuk TV. Tuan-tuan ingat? Ustaz Kazim dilarang berceramah dalam TV. Astaghfirullahalazim. Kena ban. Tang mana salah saya pun tak tahu. Saya kata tak apa. Nak ban lah. Saya masuk TV lah. Bila tak ada duit nak buat sekolah, nak tanggung wang, saya jual sekolah saya. Tuan-tuan ingat tak saya iklan dalam mudah.com? Asrama tahfiz untuk dijual. Heboh satu Malaysia. Yang tak pernah derma pun bising. Apa ni nak jual-jual tahfiz? Kamu 10 sen pun tak derma, cakap banyak. Ni duit ceramah saya, ni duit wakaf saya. Usaha siang malam. Lepas sebulan saya sakit, bangun balik. Nak bagi siap. Nama kata nak minta derma, saya tak mau. Nak suruh budak-budak saya tunggu kat sesi minyak, minta derma, no. Sebab tu kadang-kadang saya kecil hati juga. Ada orang cakap, Ustaz Kazim ni sekali ceramah 10,000, 20,000. Ni fitnah, tuan-tuan. Saya tak minta. Bagi, tak bagi, sudah. Kalau bagi pun saya masuk balik sekolah. Konsep saya senang. Jemput, saya datang. Tak jemput, saya duduk di rumah. Bagi sagu hati, saya ambil. Tak bagi sagu hati, habis ceramah, balik. Kalau bagi sagu hati tak cukup, jemput lagi, saya tak datang lah. Bukannya susah. Hidup simple. Pening-pening kepala. Buat apa? Aduh. Pening kepala.
Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Adakah saya jadi susah? Adakah saya jadi macam-macam? Betul. Saya jadi sakit. Saya jadi macam-macam. Tapi adakah benda itu menjadikan susah? Ni dia. Allah Ta'ala sebut dalam hadis. Nabi sebut dalam hadis. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إِلَّا عِزَّةً. Dan siapa-siapa yang memaafkan orang lain, Allah bagi kemuliaan pada dia. Ini dia. Perkara nombor 2 malam ni. Siapa yang memaafkan orang lain, Allah Ta'ala akan balas dengan kemuliaan. Tahun 1997, saya balik pada kuliah subuh, saya muntah darah. Daripada besen, tukar baldi darah. Itulah kali pertama saya kena santau. Tahun 1997. Badan saya tinggal kurus kering. Rangka. Makan tak boleh, minum tak boleh. Duduk kat hospital, keluar masuk balik. Doktor kata tak ada sakit. Allah. Pakai baju tak boleh. Di badan saya ni, miang buluh, rebung ni. Boleh kikis ni. Oi. Badan kurus kering. Jadi akak-akak kalau nak menguruskan badan, minta santap. InsyaAllah. Secara sulah jadi dapat kurus. Allah Ta'ala bagi. Yang mana faham, tak faham, sudah. Jadi jangan kita marah pada Tuhan. Jadi kurus. Seksa, Tuhan. Tapi saya seronok. Bila saya kena santau, saya belajar tentang perubatan. Kalaulah saya tak sakit hari itu, saya tak belajar perubatan. Saya belajar. Dulu saya hanya hafal Quran, belajar. Tapi saya tak belajar ilmu. Pokok ni untuk apa? Hujan tu untuk apa? Daun ni untuk apa? Seronok, tuan-tuan. Lepas saya sembuh tu, saya azam saya belajar. Kalaulah saya tak sakit, saya tak belajar. 2001 saya pindah. Bila saya pindah, ada 2 suami isteri datang jumpa saya minta maaf. Dia kata, Ustaz, saya yang sihirkan Ustaz. Kami datang ni nak minta maaf. Saya kata, kalau akak dan abang tak datang minta maaf pun saya maafkan. Lama dah saya maaf. Daripada tahun 97 sampai 2001. Saya maaf dunia akhirat. Cuma saya nak tanya, berapa abang upah orang untuk sihirkan saya? RM30,000. Tahun 1997. Saya kata, abang, saya maafkan abang. Mana lagi 4 orang yang sihir? Semua bukan 6 kan? Dia terkejut. Macam mana saya boleh tahu 6 orang? Mana lagi 4 orang? Macam mana Ustaz tahu? Saya gelak. Mesti dia kata saya bomoh. Ahli nujum. Saya peluk. Dia peluk saya. Ustaz, maafkan saya, Ustaz. Yang tak peluk saya, isteri dia. Haram. Saya maafkan dia. Dan dia betul-betul ikhlas minta maaf. Dia jadi anak murid saya. Bila saya mengajar kuliah maghrib, dia duduk di sebelah saya. Satu malam, saya kata dekat dia, abang, besok free tak? Malam besok. Kenapa Ustaz? Tolong bawa saya. Driver saya cuti. Boleh? Malam besok, dia driver. Saya kat belakang. Dia yang santaukan saya kena santau, duduk satu kereta. Tak ada pula saya sembelih tengkuk dia tentu. Sampailah dia mati, saya yang mandikan mayat. Sebab apa? Sebab Allah suka memaafkan orang. Allah Ta'ala kata, aku suka. Siapa yang memaafkan orang lain? Saya mencari Allah suka, bukan saya mencari manusia suka.
Bila Allah Ta'ala suka, Allah kata apa? Akan diberikan izzah, kemuliaan. Adakah rugi kalau kita maafkan orang dan Allah gantikan, Allah bagi kita mulia? Seronok tak? Dalam filem saya, Zim Zim Al-Kazim, cerita saya mandikan mayat tu ada dalam filem tu. Nanti akak-akak abang-abang, filem ni keluar, pergi tengok wayang. Alhamdulillah. Allah bagi kemuliaan. Di mana mulia Ustaz? Tuan-tuan, saya ada kipas satu. Saya ada mikrofon satu. Saya ada kerusi jati satu. Saya ada meja satu. Saya ada bunga satu. Saya ada air mineral satu. Saya ada gelas satu. Saya ada meja satu. Saya ada pentah khas untuk saya. Saya ada banner pula. Gambar saya satu. Tak mulia lagi? Mulia tak tu? Gambar Kak Leha mana ada? Allah Ta'ala jamin. Nabi Muhammad kata, siapa-siapa yang memaafkan orang, Allah balas kemuliaan. Gaduh apa? Maaf kalau. Tapi berat Ustaz. Tu seksa Ustaz. Saya takkan maafkan dia senang-senang Ustaz. Kenapa? Dia penyondol. Dia babi ke? Tak adalah babi orang. Habis tu sondol apa? Dia sondol laki saya. Astagfirullahaladzim. Hari ni siapa yang kahwin dua dia panggil penyondol, kesian benar tahu. Padahal kahwin dua tu dibenarkan syarak. Hukum kata harus, yang kau panggil dia babi je ada apa? Tak ada Ustaz, tak ada maaf Ustaz. Tak ada maaf bagimu. Kalau gitu tak dapatlah kemuliaan. Nak ada kemuliaan? Allah. Nikmatnya tuan-tuan kalau Allah muliakan kita, tuan-tuan tak maukan malaikat doakan kita. Bila kita berdoa, malaikat sebut amin, amin, amin. Bayangkan malaikat turun di rumah kita waktu kita sembahyang malam, kita berdoa ya Allah, malaikat sebut amin, amin. Malaikat pelihara kita, amin, amin. Start kereta tak hidup. Start kereta tak hidup. Kenapa tak hidup kereta aku ni? Buka bonet, usik sana, usik sini, hidup. Kita pun jalan keluar kampung. Jalan dekat simpang tu jam. Kita pun keluar. Kenapa jam? Jabatan runtuh. Bila? Baru tadi. Kalau kita kira, kalau aku start kereta jalan terus tadi, akulah yang jatuh dengan jabatan tu. Tapi Allah tolong kita. Kereta tak boleh hidup, kita duk usik bateri apa semua, lepas 10 minit, kita pun jalan. Jabatan dah runtuh. Allah pelihara kita. Itulah nama Izzah. Yang ni yang kita nak. Jadi macam mana nak dapat kemuliaan macam ni Ustaz? Caranya salah satunya, wal'afina anin nas. Maafkan manusia. Maafkan manusia. Alah, setakat kena santau tu apa ada. Tuan-tuan, nanti baca buku saya. Saya rasa ada buku saya dekat Karang Kerah tu. Pergi tengok pengalaman-pengalaman saya. Sampai orang buat buku, kisah saya. Sampai orang filem datang, wartawan datang. Buat filem tentang Ustaz Kazim. Mana ada ustaz orang buat filem? Cerita saya. Ni, tuan-tuan nampak saya pegang mikrofon. Saya tak boleh kencing kat so. Kencing satu hari 30 kali. Bulan Ramadan. Kejap ke tandas. Asal tandasnya kejap. Satu malam berpuluh-puluh kali seksanya. Aku ni batu karang ke? Batu dalam empedu ke? Mai tengah malam pukul 3 lebih, air kencing tak keluar. Sakit. Panggil nurse. Nurse masukkan air garam. Lepas masuk air garam, lagi sakit. Doktor datang pukul 4:30 pagi, dia tebuknya pinggang saya ni. Bagi kencing kat sini.
baru lega. Allah. Apalah. Besok masuk MRI. Masuk dalam terowong. Bila keluar daripada terowong, nampak result dia keluar. Result. Doktor Cina datang. Encik Ustaz. Ini you punya pundi kencing. Ya. You nampak ini ada putih-putih. Ya. Apa tu doktor? Ini satu benda yang saya pun tak pasti. Apa benda? Maybe they are cancer. Something like cancer. Maybe ini yang mengganggu you punya kencing. So, macam apa nak buat? Kita kena keluarkan lah. Doktor nak operate ke? You ada kencing manis, ada diabetik. You tak. Kita tak. Risiko tinggi lah. Kalau operate sebab you ada kencing manis. Habis tu, kita akan masukkan kabel melalui saluran kencing. Nampak saya pegang mikrofon? Kita akan masukkan kabel melalui saluran kencing. Kita masuk dan kita tarik. Itu putih keluar. Abang-abang macam mana? Ada berani? Kabel besar ini. Saluran kencing besar mana? Ada kamera lagi kabel. Buatnya kamera tu tinggal kat dalam. Oh, sudah. Tuan-tuan ni parah ni. Tenang. Saya tanya doktor itu buat. Saya tanya doktor tu pun suruh buat. 3 doktor kata buat. Pejam mata bius. Serah pada Allah. Sakitnya tuan-tuan lepas sedar tu. Allah. Cicak tu pun sakit. 2 hari doktor tu tak datang. Saya dah tunggu mana doktor mana pergi ni. Bila dia datang, dia kata, Encik Ustaz, kita sudah melakukan prosedur. Sudah keluar. Bila kita masukkan kabel, kita mau angkat, itu keluar tarik, itu benda putih lari atas. Lagi dalam, lagi dia lari atas. Apa benda, doktor? Kita pun tak tahu. Dia boleh lari. Jadi kita takut, ada risiko kita keluar. Astaghfirullahalazim. Masih ada lagi dalam? Masih ada. Ni parah ni. So, apa cadangan doktor? Kita akan buat kali kedua. Oi, tuan-tuan. Siapa yang nak buat kali kedua? Angkat tangan. Kencing tak boleh, tuan-tuan. Sebulan. Keluar hospital, pakai jubah, pergi ceramah. Apa ceramah? Tapi dalam ni air kencing. Sebab tu berhati-hati dengan orang pakai jubah. Kita tak tahu apa kat dalam dia. Yang anda faham? Dah. Allah. Doktor panggil balik masuk wad, belajar kencing balik. Aduh, pegang dinding, aduh. Darah lah, nanah semuanya ada. Aduh, seksanya ya Allah. Lepas sihat, ceramah balik. Nyanyi balik. Saya sembahyang Jumaat, saya baca khutbah, saya sembahyang sunat habis, nak balik, saya duk perasan ada orang sebelah saya, duk tunggu saya. Habis salam, tak sempat salam kedua, dia peluk saya. Dia cium tangan Ustaz. Kenapa bang? Ustaz nak minta maaf. Abang dari mana? Kuala Lumpur. Kenapa? Saya banyak dosa dengan Ustaz. Dosa apa? Tak payah cakap Ustaz. Saya upah orang nun atas pada Kedah, atas pada Perlis, nun atas negeri lain. Kalau sebut kan kena blok pula di Facebook ni. Sanggup dia buat. Saya yang sihirkan Ustaz tak boleh kencing. Kencing kerak. Saya minta maaf Ustaz. Tak apalah. Benda dah 2-3 tahun dah bang, saya maafkan. Kalau abang-abang nak terajang ke tidak? Kalau abang-abang John Cena, gini.
Smackdown kita lah. Saya kata tak payah. Balik. Orang balik. Tak payah menangis. Tak payah peluk saya. Orang ramai kat masjid. Sekali orang tanya saya malu. Pergi balik. Saya maafkan abang dunia akhirat. Nabi sebut dalam hadis ni. Siapa yang memaafkan orang, Allah bagi kemuliaan pada dia. Saya nak. Apa lagi tuan-tuan? Yakin hak Nabi cakap. Aku tunggu ya. Apa kemuliaan yang Allah nak bagi? Tunggu lah. Tak payah nak ungkit dia tu lah, yang tu lah yang ambil bayar hang daripada mak. Tu lah penyondoh babi. Jangan. Duk elok-elok. Maafkan. Terus duk ingat lagi lah kisah-kisah lama lah. Akhirnya bercerai. Maafkan dia. Saya maafkan awak. Awak ambil lah suami saya. Saya maafkan awak. Saya tak simpan pun. 2 tahun menjanda, Allah gantikan suami hak lagi baik daripada itu. Tinggi, tegak. Nah, Afrika. Begini baru lagi bagi. Begini jalan kampung. Makcik tak payah jalan. Makcik dia dukung jalan. Allah. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, wa ma tawadha'a ahadunillah. Siapa-siapa yang bertawaduk seseorang itu kerana Allah, dia tawaduk. Allah Taala kata apa? Nabi kata apa? Illa rafa'ahullah. Allah angkat darjat dia. Jom tuan-tuan kita tawaduk, rendah diri. Ya. Janganlah sombong. Sebab kadang-kadang kita sombong sebab cantik. Tak tawaduk langsung. Kau orang kalau datang anak minang anak aku, kalau tak ada 50,000 hantaran, minta maaf ya. Ni dia kobarkan ya, dia minta maaf ya, gitu dia. Tak ada 50,000, balik. Balik tuan. Datang meminang pula, bapak dia pula naik motosikal Honda. Engkor tak ada tuan. Suami naik motor, isteri tolak belakang. Gelap masa depan dia. Ada hati nak meminang anak orang. Ni nama dia sombong. Tak ada rendah diri langsung. Kadang-kadang sombong sebab ilmu. Kadang-kadang sombong dengan sebab pangkat. Kadang-kadang sombong sebab kuasa. Kadang-kadang sombong sebab kuat. Kamu tak tawaduk. Tak ada langsung rendah diri. Allah Ta'ala takkan angkat darjat kita. Kita ni sama ya tuan-tuan. Tak ada apa beza kita. Yang beza kita ialah iman kita. Takwa kita. Buat apa kita nak bongkak, nak sombong anak kita pandai? Buat apa kita nak sombong bongkak menantu kita cantik? Buat apa kita nak sombong bongkak kenduri kahwin kita itu 8,000 orang datang? Tak payah. Buat apa nak sombong bongkak barang mas kita sampai ke ketiak? Begini. Kejang-kejang angkat tangan. Rupa nak tunjuk gelang. La ilaha illallah. Jom tuan-tuan kita rendah diri, tawaduk. Maka siapa-siapa yang tawaduk, Allah Ta'ala akan angkat darjat dia. Tuan-tuan nak ada Allah Ta'ala angkat darjat? Ustaz, apa dia istimewa kalau Allah Ta'ala angkat darjat? Doa mustajab. Tadi tanya pengurusi surau, apa yang dia gambar? Petang tadi apa yang dia takut? Hujan. Saya duduk di hotel pun, hujan. Hujan ni. Tapi doa tuan-tuan ni mustajab. Dalam kita ni, ada doa ni yang mustajab? Ada. Lepas asar tadi, ya Allah, bagilah cuaca elok, Ustaz. Ya Allah, aku nak dengar ceramah, ya Allah. Kesianlah dekat kami, ya Allah. Allah dengar. Pasal apa yang Allah makbul? Sebab akak-akak, abang-abang di sini tawaduk, darjat Allah angkat. Doa mustajab. Dalam hati je, tak payah cakap, dalam hati je. Ya Allah, kalaulah ada nasi malam ni, alhamdulillah. Duduk je nasi. Allah tu. Nasi ke apa, Cik? Allah, tak payah masak kat Zoom. Allah bagi dah nasi tu. Berapa ratus bungkus tu? 200 yang datang? Oh, sedap.
Yang datang 300, nasi 200. Sudah. Yang dekat dengan nasi tu yang lega rasa dia. Aku sebelum ceramah aku dah ambil dah. Yang paling susah hati ni hak depan ni. Rasa tak dapat dah. Yang paling tenang siapa? Tu imam. Takkan dia orang tak simpan kat aku. Allah, tuan-tuan, seronoknya kita. Sebab itu tuan-tuan, insya-Allah cukup pengurusi kita tahulah nak adjust. Ya, dia orang tahu ni kerbau. Kambing. Okey, ingat kerbau. Lalu orang sini kalau kenduri kerbau, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, kadang-kadang kita hanya berdetik dalam hati Allah bagi dah. Kadang-kadang Allah angkat darjat kita, mati. Meninggal, Masya Allah, tengah malam. Meninggal. Mak dia kata, ayah dia kata, ke bumi malam ni juga. Malam ni juga, bila nak korek liang lahat? Tanya penggali kubur, Tok Hadi. Tok Hadi, boleh tak gali malam ni? Ke bumi malam ni jugalah. Liang lahat dah ada. Sepatutnya ada jenazah dari Gemencih nak tanam di sini. Tapi dia orang bawa balik ke Gemencih. Lubang dia kosong. Liang lahat dia kosong. Allah mudah, dah ada dah. Tu Hadi cakap, ada liang kosong. Sepatutnya orang Gemencih. Tapi dia tarik diri. Siapa yang tarik diri? Mayat tak, keluarga dia. Kalau mayat tarik diri, kau jadi mayat tu Hadi. Bayangkan tuan-tuan, van jenazah ada, tukang mandi mayat ada, kain kapan, peralatan siap dah. Liang lahat dah siap. Allah, mudahnya urusan. Tuan-tuan pernah jumpa ada urusan macam tu? Senangnya, ya Allah. Apa amalan orang ini? Jawapan dia salah satunya ialah tawaduk. Tuhan bagi. Okey? Tapi Ustaz, macam-macam cerita kami dengar pasal Ustaz. Macam tak naik je darjat Ustaz. Allah bagi dekat saya, macam-macam tau. Boleh buat buku. Lepas ni saya tulis buku ni. Salah satu benda yang Allah bagi kat saya tu, dulu yang heboh dulu, 2 tahun lepas, sakit kulit. Ingat? Keluar surat khabar, Ustaz Kazim kena penyakit katak puru. Katak puru tengok je saya. Dia pandai kata kat aku kata ni. Masuk surat khabar, saya pakai ceramah pakai topeng mesin rumput. Saya ceramah pakai mesin topeng mesin rumput. Nampak mata. Sakit. Dia berdarah. Dia macam kena toreh dengan pisau. Satu badan. Pedih. Kadang-kadang yang paling panjang, sejengkat di sini. Kalau saya selak ni ada lagi bekas. Sejengkat. Kena toreh. Tidur tak boleh. Kalau duduk atas kursi macam ni kan, kena menyandar macam ni. Sebab belakang ni luka. Tak apa benda sakit. Doktor mencadangkan nama sakit tu sindrom Kazim. Wabak Kazim, sindrom Kazim. Boleh kurang macam tu lah. Sebab tak ada penyakit orang macam tu. Demo tak pernah jumpa. Saya kata kalau surah Al-Kazim, bagus juga. Penyakit Kazim tak nak laku. Dia orang tak tahu penyakit apa pun tak. Tawaduk pada Allah. 20 hari saya tak boleh berjalan lepas operate kaki tu. Siti Nurhaliza hantar wheelchair. Jadi akak-akak kalau nak dapat kursi roda daripada dia, minta sakit. Ebit Liu, dia datang ziarah saya. Dia kata, Datuk, tak ada apa yang nak hadiah pada Datuk. Allah sayang Datuk. Allah sayang. Saya bagi handphone pada Datuk. Handphone? Yang lama saya campak, tuan-tuan. Saya pakai yang baru. Bagus pula sakit ni. Dapat handphone. Jadi akak-akak kalau nak dapat handphone, minta sakit.
Kemudian datang pengarah filem, ajak saya buat filem tentang saya. Ustaz buat filem, buat skrip, saya akan buat filem. Kami tanggung semua. Ustaz jadi pelakon. Oi, tak naklah, saya dah tua. Penyakit saya banyak ni, badan saya banyak penyakit. Tak apa Ustaz. Saya pun buat skrip. Bila dia siap, dia tanya saya, siapa pelakon yang boleh membawakan watak Ustaz? Saya kata, carilah orang yang serupa dengan saya. Pelakon yang sama muka dengan saya. Siapa Ustaz? Zul Arifin. Pengarah tu tengok muka saya, kata, Ustaz ni tak makan ubat ni. Akhirnya siap filem saya. Nama dia Zim Al-Kazim. So, tuan-tuan takut apa dengan sakit? Allah nak bagi benda lain. Relax. Jangan duk beratkan. Tak tahulah. Kadang-kadang marah pada lutut. Yang lutut ni pun haram jadah betul. Masa inilah kau sakit. Tak payah. Jangan buka tingkap pagi-pagi. Sihat ke Kak Nak? Tak tahulah. Tak tidur. Tak tahulah sakit. Tak payah cakap. Cakap pada Allah. Relax. Kamu tawaduk je. Tak payah sombong. Allah nak bagi benda lain. Saya duduk di rumah, isteri saya jamu kat saya kopi. Kopi. Saya pun minum. Kopi apa ni Mama? 3 in 1. Mama, ayah ni kan ada kencing manis. Mana boleh minum 3 in 1? Minumlah bang. Mati kan tak boleh minum. Dah minum. Tengah hanga saya tu. Saya pun kata, aku nak minum kopi. Tapi aku tak boleh minum. Ada gula. Aku penyakit katak puru. Kenapa aku tak berubat kulit aku dengan peria katak? Kenapa aku tak ubat kencing manis aku dengan peria katak? Campur dengan kopi, campur dengan susu, campur dengan Arabica. Akhirnya saya telefon kawan saya, masuk makmal, cuba buat kajian tentang peria katak. Campur dengan susu kambing, campur dengan Arabica Abusta. Minum elok. Tu yang keluarnya kopi Al-Kazim di belakang. Cuba tengok kulit saya sekarang. Alhamdulillah. Rupanya Tuhan nak bagi satu benda lain untuk orang lain dapat manfaat. Dulu saya nak tengok muka saya pun saya takut. Nak tengok badan saya pun saya takut. Sekarang okeylah. Alhamdulillah. Flawless dah. Tinggal kenangan lah. Kenangan yang lama. Tinggal kenangan je. Jadi, apa masalah kita kalau Allah Ta'ala uji, sedangkan Allah test saja dan Allah nak bagi benda lain pada kita. Kalau dalam dunia pun kita rasa nikmat dah tuan-tuan, bayangkan bila kita pindah ke sana. Lagi nikmat dalam kubur. Selalu kita bercakap azab kubur. Kenapa tak bercakap nikmat kubur? Nikmat dalam kubur tu, Nabi kata apa? Mustarihun, kata Rasulullah. Siapa-siapa yang mati, dapat darjat mustarih. Dia berehat selama-lama dalam kubur. Nama dia apa? Mustarihun. Yang tu betul-betul berehat kat nak. Duduk dalam kubur tu, kubur dakap macam ibu menyusukan anak. Dilapangkan kuburnya. Diluaskan kuburnya. Allah, nikmatnya. Kita sekarang dalam dunia nikmat tapi penat. Akak-akak nikmat dapat makan nasi. Esok cek gula. 16. Akak-akak dapat nikmat suami, ya Allah. Besok nak kahwin, lepas akak nikah menangis. Nangis atas dalam masjid. Mak pengantin menangis. Tengok suami dia akak nikah. Yang mak nangis, anak menangis. Kenapa menangis? Tun, kan kau dah kahwin. Kak, cabaran untuk kahwin dengan Abang Bidin seksa kau. Tapi dapat juga kat Abang Bidin. Yang mak lah menangis. Makcik, kenapa menangis?
Makcik sedih pada anak makcik. Tak lama lagi, kena macam makcik lah. Seksa tiap-tiap hari nampak tuan. Dua-dua menangis. Dapat suami, nikmat berapa tahun. Lepas tu pelampau dapat. Abang-abang dapat tak nikmat isteri? Dapat. Berapa ramai yang kena beleteh. Tu nikmat dalam dunia. Akak-akak dapat tak nikmat rumah? Dapat. Letih tak mok? Abang-abang letih tak repair motor? Nikmat dalam dunia letih. Tapi nikmat dalam kubur mustarih. Rehat betul-betul. Jadi tuan-tuan, dalam dunia banyak benda yang kita kena sabar. Nak rehat betul-betul di mana? Di situ. Dan sampai akhirat. Jadi apa yang kita buat ini, istimewanya jadi orang Islam, sabar pun dapat pahala, redha pun dapat pahala, tawaduk pun dapat pahala. Jom tuan-tuan. Saya dah ceramah tadi, pukul berapa dah? Berapa minit dah bang kita ceramah bang? 1 jam? 1 jam setengah. Kak Som, saya dah ceramah 1 jam setengah Kak Som. Terasa tak? Tak terasa. Memang tak terasa. Bukan Kak Som cakap. Yang terasa saya tahu. Kak Som nak rasa apa? Duk gelak pada awal bagi sudah. Memang tak terasa apa lah. Yang penatnya saya. Jadi tuan-tuan, saya dah ceramah 33 tahun. Tua dah. Bagilah orang muda pula berehat kan. 33 tahun. Taklah lama, tapi lama dah lah. Tua dah. Lejemu menengok TV dia, YouTube dia. Letih dia. Jadi kalau nak jemput balik ke surau ni, tunggulah 33 tahun daripada sekarang. Dah 33 tahun baru datang. Maknanya lagi 33 tahun lah. Jadi insyaAllah saya doakan mudah-mudahan kampung kita aman, sejahtera. Allah berkati kita semua. Yang wakaf yang tuan-tuan masukkan tadi dan akan masukkan lagi, mudah-mudahan tolong kita di alam sana nanti. Okay? Dan di belakang tu ada karang kerah tu. Saya tak sangka sahabat saya bawa buku-buku saya tu. Koleksi buku-buku saya tu ada. Tuan-tuan boleh beli lah. Dan juga ada kopi ala Kazim tu. Jadi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya, itulah dia. Nampak tersengih, you kopi ala Kazim. Jangan takut, tidak ada gula putih. Okay, saya bacaan gula saya sekarang 5 ke 5, 6 je tuan-tuan. Kopi ala Kazim, cukup bagus. Jadi, insya-Allah kita jumpa lagi di lain masa, insya-Allah. Bismillah.